Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk bab baru, iaitu bab 3 termokimia. Okay, Miss buat Google Meet macam kehadiran tidak memberangsangkan dan ramai yang cakap suara Miss macam robot putus-putus. Jadi Miss rasa mungkin paling sesuai still buat video lah untuk kamu tengok dan faham, dan kamu boleh tengok bila ada line okey sikit kah, apakah ada kota kah. Okey. So saya harap video ini dapat bantu kamu jugalah, sebab saya lebih suka Google Meet sebenarnya, sebab saya boleh tanya kamu soalan bah. Dia boleh macam buat kamu berfikirkan, tapi kalau suara saya putus-putus, kamu dah dapat ikut sepenuhnya pun macam tiada juga kesan. Jadi saya buat video jugalah. Okay. So bab 3 ini termokimia. Termo maksud dia haba. Okay. Haba. Termo maksudnya haba, kimia maksudnya kimia lah. So maksudnya termokimia ni ialah pengetahuan kimia tentang haba. Okay. So buletin ini ada dalam buku teks, saya ambil daripada buku teks. Mampu beli, tersedia untuk diminum dan mudah dibawa dalam perjalanan. Ini adalah konsep penting yang diketengahkan oleh Datuk Kenneth Warren Cobb apabila beliau mencipta Hot Can, iaitu tin pemanas kendiri pintar yang mengandungi minuman dan sup. Okay. Tin pemanas kendiri ini membolehkan pengguna menikmati makanan atau minuman panas tanpa pemanasan. Maksudnya tidak perlu api. Benda tu boleh jadi panas. Makanan tu boleh jadi panas. Tin tersebut berfungsi melalui tindak balas eksotermik antara dua bahan kimia. Dalam form 3 ada belajar eksotermik dan endotermik. Dalam form 4 kimia saya tidak pastilah. Saya pun tidak ingat sudah. Tapi macam ada. Okay? So terdapat dua kebuk yang mengelilingi antara satu sama lain. Kebuk luaran, okey. Maksudnya bahagian luar tu menyimpan makanan atau minuman, manakala kebuk dalaman menyimpan bahan kimia yang bertindak balas apabila dicampurkan. Okey. Bahan kimia yang biasa digunakan ialah aluminium dan silika, kalsium oksida dan air, serta kuprum sulfat dan zinc. Bermaksud pasangan aluminium dan silika ni bila dicampur dia boleh menghasilkan haba, sebab dia ialah tindak balas eksotermik. Saya rasa kita ada buat eksperimen macam lah. Saya pun tahulah kan ya, sejak duduk di rumah ni otak pun dah berapa sudah mau berjalan. Okey. Kalsium oksida kalau kamu tambah dengan air dia akan menghasilkan haba. Okey, dia ialah proses eksotermik. Jadi dia boleh digunakan untuk memanaskan makanan. Apabila kedua-dua bahan digabungkan, tindak balas menghasilkan haba yang mencukupi untuk menaikkan suhu tin. Maksud dia, benda ni kau campur saja dia punya bahan kimia kan, dia boleh menghasilkan haba dan dia boleh memanaskan makanan dalam tin tu. Jadi kamu boleh makan teruslah, tak payah lagi cari kayu lah apa untuk kasih panas makanan. Okay, satu contoh yang saya yang saya jumpa, sebenarnya sebelum ni Miss pun tak pernah jumpa. Yang Miss pernah jumpa yang menggunakan konsep termokimia ialah pack pemanas. Kalau pergi, kita tidak perlulah pack pemanas. Kalau pergi melancong di tempat yang sejuk kan, terlampau sejuk tangan, diorang ada jual pack pemanas. Bayang, kau buka dia punya paket, kau goncang-goncang dia, lepas tu dia boleh menghasilkan haba dan kau tampallah di mana pada badan kau ataupun kau pegang di tangan. Okey, itu ialah tindak balas yang menghasilkan haba. Okey, kau pegang pack pemanas tu dia boleh panas untuk mungkin 5 jam, 6 jam begitu. Okey. So ini pula ialah contoh makanan. Okey, makanan saya tidak pastilah di Sabah punya adakah tidak benda macam ni, tapi yang penting Miss beli hari tu first time Miss nampak lah. Okay. Dalam dia ni, dalam paket dia ialah satu bekas. Okay. Dalam bekas dia tu dia ada satu pack isi daging. Okay. Satu pack isi beras. Satu pack ialah dia punya pemanas. Okay. So macam mana dia berfungsi kan? Pack pemanas tu dia letak di bahagian bawah kotak hitam ni. Okay. Dan bila kita tambah air, okay, dan kita tambah air kepada pack pemanas tu, tambah air kepada beras ni, dan ini makanan daging ni tuang di sini, and then tutup. Dalam masa 15 minit beras tu dia jadi nasi.
dan makanan daging tu jadi panas. So kita boleh terus makan. So maksudnya dalam masa 15 minit kita boleh makan nasi, daging, tak payah lagi cari rice cooker ke apa. Dia hanya menggunakan tindak balas kimia yang menghasilkan tenaga haba, iaitu exothermic lah. Okay, so ini adalah contoh aplikasi ataupun inovasi. Okay. Pack sejuk pun ada juga. Pack sejuk yang kalau atlet cedera kan, ada juga jual pack sejuk. Bila kamu goncang, dia pack tu jadi sejuk and then boleh letak di tempat yang cedera. Ada pack panas, ada pack sejuk. So dia mengaplikasikan pengetahuan tentang exothermic dan endothermic. Okay. So dia bilang sini dia pandang rendah sama kamu ni buku teks. Dia bilang, pernahkah anda menggoreng telur? Pernahkah hangus? Dia bilang, okey. Semasa menggoreng telur, haba dari kuali diserap dan menyebabkan telur dalam bentuk cecair bertukar menjadi pepejal. Ngam lah kan? Okey. Adakah perubahan pada telur disebabkan tindak balas exothermic atau endothermic? Okey, exothermic ialah membebaskan haba, endothermic ialah menyerap haba. So kamu fikir sekarang telur itu daripada mentah jadi masak ialah exo kah endo? Jawapan dia endo. Sebab telur tu dia serap haba daripada kuali, barulah dia boleh menjadi pepejal, barulah dia boleh masak. So telur itu mengalami tindak balas endothermic. Kuali itu kuali tidak mengalami tindak balas. Kuali hanya memindahkan haba. Okey, sorry. Kuali tidak mengalami tindak balas. Okey. Terdapat perubahan tenaga apabila tindak balas kimia berlaku dan lazimnya melibatkan tenaga haba. Semasa tindak balas kimia berlaku, tenaga haba sama ada dibebaskan atau diserap. Okey. Sebenarnya ini kamu pandai sudah, tapi saya terangkan jugalah secara ringkas. Okey. Tengok gambar ini, tindak balas exothermic, dia lukis, ada satu objek, lepas tu anak panah keluarkan. Ini bermaksud haba dibebaskan. Tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Haba yang dibebaskan ke persekitaran menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Ini penting. Kalau dalam badan saya mengalami tindak balas exothermic, saya membebaskan haba, bermaksud di sekeliling saya akan berasa panas. Betul kan? Kalau kawan kau atlet dia lari sudah 20 round di padang, lepas tu dia pergi dekat-dekat kau boleh rasa tu dia punya badan macam ada haba. Sebab dia membebaskan haba. So, bila ada benda yang membebaskan haba di tepi kau akan rasa panas. Okey, sebab kau ialah persekitaran dia. So, bekas akan menjadi panas. Ngamlah kan? Okey. Sebagai contohnya, respirasi, pengoksidaan logam, tindak balas peneutralan, pembakaran bahan api, penghasilan amonia, tindakan melarutkan natrium hidroksida di dalam air, semua ini ialah proses exothermic. Okey, tindak balas exothermic. Okey, soalan saya ialah, kalau kamu masukkan termometer ke dalam bekas yang mengalami exothermic, apa akan terjadi dengan bacaan suhu? Ini ialah termometer. Okey, sepatutnya dia kecil lah, tapi anggap sajalah dia betul. Okey, so apa akan terjadi dengan bacaan termometer? Dia akan meningkat. Ini kamu kena faham. Kadang-kadang pandai confuse. Kenapa bacaan termometer meningkat? Dia exothermic, dia membebaskan haba. Okey. Jadi bila dia bebaskan haba, siapa yang terima haba tu? Termometer lah terima haba kan. Macam juga jari kau lah. Kalau jari kau masukkan dalam air mendidih, jari kau akan melecur sebab jari kau menerima haba. Jadi sama juga dengan termometer. Bila kamu masukkan termometer ke dalam bahan yang membebaskan haba, so termometer itu akan menerima haba. So, bila dia menerima haba, menyebabkan bacaan termometer meningkat. Ini semat dalam otak. Bacaan termometer meningkat. Okey. Sebaliknya, endothermic. Endothermic ini ialah menyerap haba dari persekitaran. Ini yang
kadang saya pun confused. Kenapa dia serap tenaga tapi suhu dia menurun? Kan secara logiknya kalau saya serap haba, saya jadi panas lah bah. Kenapa pula saya jadi sejuk? Kan? Okey, tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran. Haba yang diserap dari persekitaran menyebabkan suhu persekitaran menurun. Ini sahaja kamu semat dalam otak. Kita bincang tentang suhu persekitaran. Ngamlah kan? Kalau saya serap haba dari persekitaran, bermaksud persekitaran punya haba akan jadi sejuk lah. Okay? Bekas akan menjadi sejuk. Saya rasa ini macam kita pernah buat. Okay? Dia mengalami tindak balas, bila kamu pegang di luar dia sejuk. Okay. Sebagai contohnya, fotosintesis, penguraian karbonat logam, penguraian nitrat logam, okey, dan tindakan melarutkan garam amonium di dalam air. Ini semua ialah tindak balas endotermik. So, maksudnya kalau kamu mau menghasilkan pek sejuk, contohnya kamu boleh guna garam amonium campur dengan air lah. So, dia akan mengalami tindak balas endotermik. So, ini kalau kamu masukkan termometer ke dalam ke dalam bekas yang mengalami proses endotermik, bacaan termometer akan menurun sebab proses endotermik menyerap haba termasuk dari termometer. So, bila dia menyerap haba dari termometer, dia akan menyebabkan bacaan termometer menurun. Okey. So, ini adalah perbezaan dia. Kamu perlu fikirlah balik-balik apa yang saya cakap ni. Okey, baru kamu boleh faham betul-betul. Okey, so sekarang apa yang baru di sini ialah sebenarnya benda yang di atas ni bukan benda baru. Benda baru ialah yang di bawah ni. Gambar rajah aras tenaga. Okey, haba yang dibebaskan atau diserap semasa tindak balas kimia dinamakan haba tindak balas dan diberi simbol segitiga H. Ini. Unit bagi haba tindak balas ialah kilojoule per mol. 1 mol berapa kilojoule perubahan dia. Itu maksud dia. Okey, maksud dia kalau 1 mol bahan bertindak balas, berapa perubahan haba yang berlaku. Itulah maksud dia perubahan H. Okey, kita tengok dulu segitiga tu apa maksud dia. Segitiga simbol delta. Okey, simbol segitiga disebut delta dalam huruf keempat adalah huruf keempat dalam abjad Yunani yang mewakili perbezaan. Kadang-kadang macam admaths pun ada. Macam lah, saya pun dah ingat sudah. Okay? Kamu macam ada juga jumpa ni, segitiga ni. So, segitiga ni kita sebut sebagai delta. Okay? So, dia mewakili perubahan. Jadi, delta H bermaksud perubahan haba yang berlaku semasa tindak balas. Apabila haba dibebaskan ke persekitaran, delta H bertanda negatif. Okey. Nanti kita tengok kenapa dia negatif. Manakala delta H bertanda positif untuk tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran. Okey. So, maksud dia kalau exo, okey, delta H nilai negatif. Okey. Kalau endo, delta H bernilai positif. Nanti kita tengok kenapa dia positif, kenapa dia negatif. Yang penting dia bilang sini, perubahan delta H bersamaan dengan haba hasil tindak balas. Haba hasil tindak balas tolak haba bahan tindak balas. Maksudnya selepas tolak yang sebelum. Itulah perubahan. Ngamlah kan? Daripada RM2 jadi RM5. Macam mana mau kira perubahan dia? 5 tolak 2 lah. Kan? RM5 jadi RM3. Berapa perubahan dia? RM3 tolak RM5. Jadi kita tahu dia negatif 2. Berkurang 2. Okey, jadi ingat perubahan ialah hasil tolak bahan awal. Okey. So, haba tindak balas ini ialah definisi. Ini kena ingat. Kadang-kadang kita tidak hafal benda ni,
tiba-tiba soalan keluar 1 markah, inilah berikan definisi haba tindak balas. Nah, okey. Haba tindak balas ialah perubahan haba 1 mol bahan tindak balas bertindak balas atau 1 mol hasil tindak balas yang terbentuk. Okey. Perubahan haba tindak balas ialah perubahan haba 1 mol bahan tindak balas bertindak balas atau 1 mol hasil tindak balas yang terbentuk. Okey, contohnya dalam buku modul dia ada minta kamu lukis gambar raja aras tenaga ni secara umum. Okey, tapi saya terus terangkan yang secara spesifik punya. Sebab boleh faham juga. Kalau sudah tahu spesifik, mesti tahu macam mana lukis yang umum. Okey, saya tukar warna pen. Persamaan termokimia yang berikut menunjukkan satu contoh tindak balas eksotermik, manakala Raja 3.1 menunjukkan gambar raja aras tenaga bagi tindak balas tersebut. Okey, ini adalah satu persamaan. Magnesium, okey, bertindak balas dengan asid sulfurik menghasilkan magnesium sulfat dan gas hidrogen. Tindak balas antara magnesium dan asid sulfurik membentuk magnesium sulfat dan gas hidrogen ialah tindak balas eksotermik. Macam mana kita mau tahu? Kita tengok dia, ini. Kalaulah dia bagi kamu satu persamaan, di belakang dia ada bagi kamu delta H, kamu nampak dia negatif, bermaksud ini adalah eksotermik. Okey, kenapa eksotermik? Okey, persamaan kimia ini bermaksud apabila 1 mol magnesium, kenapa 1 mol? Kita tengok daripada persamaan. Okey, ini adalah persamaan yang lengkap, bermaksud secara umumnya kalau kita ada 1 mol magnesium, okey, dia akan bertindak balas dengan 1 mol asid sulfurik. Ini ada 1 kan, kita tidak nampak, dia tidak tulis, tapi kita tahu. Untuk membentuk 1 mol magnesium sulfat dan 1 mol gas hidrogen. So 1 nisbah dia. Okey. Sebanyak 467 kilojoule tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Macam mana kita tahu dia bebaskan? Sebab dia adalah exothermic. Okey. So, satu yang perlu kamu faham, cara melukis gambar raja profil tenaga ni, aras tenaga. Okey, ada buku yang guna profil tenaga, ada buku guna perkataan aras tenaga. Kita guna aras tenaga lah sebab buku teks menggunakan aras tenaga. Jadi macam ni, bahan tindak balas tulis di depan. Okey, depan, hasil tulis di sinilah. Okay, ini untuk exothermic. Exothermic mesti bahan tindak balas lebih tinggi berbanding hasil tindak balas. Kenapa? Sebab kamu fikir, sekarang saya ada haba kan? Lepas tu saya mengalami tindak balas, saya membebaskan tenaga haba saya. Bermaksud, pada mulanya saya punya tenaga haba banyak. Selepas saya bebaskan, tenaga haba saya berkurang. Sebab itu saya punya gambar raja menurunlah. Kan? Menurun. Ini bermaksud, gambar raja ini bermaksud pada bahan tindak balas mempunyai lebih banyak tenaga berbanding hasil tindak balas. Ini adalah gambar raja tenaga. Ingat, bukan suhu. Ini menunjukkan tenaga yang saya ada. Pada mulanya saya banyak tenaga. Selepas saya mengalami tindak balas, saya membebaskan tenaga. Bermaksud pada akhirnya, hasilnya saya punya tenaga berkurang. Sebab itu saya punya graf dari tinggi jadi rendah. Okey. So, kenapa negatif? Sebab saya berkurang. Sebab tenaga saya berkurang. Kan? So, ini yang bikin confuse mungkin. Semasa tindak balas, suhu campuran meningkat. Padahal saya punya graf turun. Kenapa suhu campuran meningkat? Ingat, ini adalah gambar raja aras tenaga, bukan suhu. Okey? So, kenapa suhu meningkat itu? Fikir balik yang tadi saya terangkan. Saya membebaskan haba. Okey? Termometer yang mengambil bacaan saya akan meningkat. Kan? Sebab saya bebaskan haba, termometer terima haba saya. So, bacaan
meningkat. Sebab itu suhu campuran meningkat. Okey, kita pegang dia panas. Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas lebih rendah daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Kan? Rendah. Sebab saya sudah buang saya punya tenaga haba. So, confirm lah saya punya hasil tindak balas mempunyai tenaga yang lebih rendah. Okey, saya harap boleh faham. Kita tengok pula endotermik. Okey, endotermik, tindak balas antara gas nitrogen dan gas oksigen membentuk gas nitrogen monoksida. Inilah tu yang dia cuba terangkan. Okey, apabila 1 mol gas nitrogen bertindak balas dengan 1 mol gas oksigen, macam ni, 1, membentuk 2 mol nitrogen oksida. Nitrogen monoksida. Sebanyak 180 kilojoule tenaga haba diserap dari persekitaran. Kenapa graf saya meningkat? Sekarang kamu boleh fikir, kenapa graf meningkat? Terbalikkan saja dengan apa yang saya terangkan tadi. Sebab saya menyerap tenaga haba kan. Mula-mula saya punya tenaga haba 2 saja. Kalau saya serap, confirmlah pada akhirnya saya punya tenaga haba akan meningkat. Sebab saya serapkan. Sebab itu saya punya graf naik. Okay, naik pergi atas. So, naik sebanyak berapa? Kalau secara umumnya, 1 mol bertindak balas dengan 1 mol menghasilkan 2 mol, ini akan menghasilkan 180 kilojoule per mol. Okey, dia punya simbol positif dan negatif sangat penting. Tidak boleh tinggalkan, mesti ada. Positif bermaksud saya punya tenaga haba bertambah sebanyak 180 kilojoule. Semasa tindak balas, suhu campuran menurun. Kenapa? Sebab saya menyerap haba dari persekitaran, kan? Jadi, termasuk dari termometer. Sebab itu, bacaan termometer akan menurun. Okey, jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas, lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga haba bahan tindak balas. Logik. Ini mengandungi tenaga yang lebih banyak berbanding ini. Okey, so apa yang penting dalam kamu punya gambar raja aras tenaga ialah mesti ada label, mesti ada bahan dan hasil, mesti nampak dia punya naik ke turun dan mesti ada ini. Okey, ini sangat penting. So, dalam latihan modul tu kan ada dia tanya. Ada dia bagi contoh, kalaulah secara umumnya 1 mol bertindak balas dengan 1 mol menghasilkan 2 mol kan. Katakan sekarang saya ada 2 mol, 2 mol, ini 4 mol. Berapa tenaga haba yang saya serap? Secara logik sahaja. Kalau 1 mol, 2 mol menyerap 180. So, kalau saya ada 2 mol, bermaksud delta H bersama dengan positif 180 darab 2 lah. So, 360 kilojoule per mol. Begitu sahaja. Kalaulah saya bilang, saya tukar lagi soalan. Tidaklah mau 2 mol. Okey, bila dia jadi besar, senang bah. Tapi kalau saya bilang saya ada 0.2 mol sahaja, jam otak. Kalau saya ada 0.2 mol sahaja, saya punya bahan dah cukup, kan? Kalau secara amnya saya masak 1 ayam, 1 ekor ayam. Tapi sekarang saya tidak cukup ayam. Saya ada separuh ayam sahaja. Jadi berapa kicap yang saya mau guna? Lebih kuranglah begitu konsep dia. So, kalau ini 0.2 bermaksud oksigen 0.2. Kan sebab nisbah dia sama. NO berapa? NO ialah 2 kali ganda, 0.4. Jadi macam mana mau cari dia punya haba diserap? Okey? Macam mana mau cari? Kamu tengok yang contoh ni, kalau dia 2 kali ganda, kamu darab 2. Jadi, kalau dia 0.2, samalah juga. Darab sajalah. Okey? Perebak delta H sama dengan 180 darab 0.2. Kamu akan dapat jawapan. Alright? So, lepas ini kamu akan jawab latihan dalam buku modul, muka surat 83 hingga 85. Saya harap boleh fahamlah. Kalau tidak faham, boleh tanya saya. Okey. Sampai sini sahaja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.